Ayo seluruh anak bertivi, bangunkan Malaysia Madani, terus meyakini Malaysia Madani. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jari budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak bertiwi, semparakan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat teras diminta, daya cipta luar biasa, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak bertiwi, semparakan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Di dalam Al-Quran, Allah SWT telah berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-15 yang membawa maksud, dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan. Maka berjalanlah merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah. Dan kepada Allah jualah kamu dibangkitkan hidup semula. Sadaqallahul azim. Imam Syafi'i berpesan melalui kitabnya, kitab Diwan Asy-Syafi'i, pergilah merantau untuk mencari kemuliaan, kerana dalam perjalanan itu ada 5 manfaat, iaitu menghilangkan kesedihan, memperoleh rezeki, memperoleh ilmu, mempelajari etika, dan dapat membina ikatan silaturahim yang baru. Pelancongan, kesenian dan kebudayaan merupakan antara sektor terpenting, bukan sahaja kerana ia memberi impak yang besar kepada hasil pendapatan kerajaan, malah turut menjadi kayu pengukur kepada kestabilan serta keharmonian sesebuah negara. Sebagai contoh, penularan COVID-19 memperlihatkan sektor pelancongan seluruh dunia lumpuh dan memerlukan masa yang agak lama untuk pulih sepenuhnya. Terdapat juga beberapa negara hampir muflis, dan ada juga yang telah muflis kerana runtuhnya sektor pelancongan. Namun alhamdulillah, Malaysia menjadi salah satu negara yang berjaya keluar dari kemelut yang melanda, dan ketika ini Kerajaan Malaysia Madani menerusi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya begitu tuntas dalam mengambil pendekatan yang drastik untuk merancangkan lagi sektor pelancongan, seni dan budaya. Justru pada malam ini, pentas suara anak muda amat berbesar hati kerana dapat bersama pimpinan yang muda dari Sabah yang merupakan timbalan menteri di Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, tidak lain tidak bukan. Selamat datang
kita ucapkan kepada YB Khairul Firdaus Akbar Khan. Apa khabar YB? Alhamdulillah. Sihat? Sihat. Abang Sam sihat? Alhamdulillah. Saya lebih sihat dipanggil Abang Sam. Saya panggil Abang Sam. Lebih mudah. Terima kasih YB. Biar Abang Sam rasa mudah. Dan pada malam ini YB, saya tidak keseorangan. Saya bersama-sama rakan pengacara Farah yang pada malam ini pakaiannya serba putih. Bagaimana Farah? Apa khabar? Khabar baik Dato' Sri. Assalamualaikum semua audiens. Kita nak dengar satu lagi tepukan yang gemuruh daripada audiens. Boleh tak? Okey. Dato', sebelum kita mulakan, Ya, saya nak buka dengan pantun. Boleh? silakan. Okey. Atap genting, atap rumbia, Ya, tempat berteduh seisi keluarga. ya. Tetap seiring, tetap bersama. Hasrat Madani sama perkasa. Ya. Itu dia. Sebenarnya bukan satu je Dato' Sri. Ya, Saya ada satu lagi pantun. silakan. Boleh ke? Boleh, Cukup? boleh. Okey. 3 pun boleh. Okey. Indah dan permai, desa tercinta. Jadi kenangan, tempat berkawan. PMX tegas membina negara. Ya. Jadi tauladan, teman dan lawan. Itu dia. Saya tengok. Terima kasih Farah. Kita tengok sama ada yang berhormat Perdana Menteri boleh Menjawab pantun ya. Orang Sabah jarang berpantun Bang Sam. Jarang pantun. Oh, itu jawapan selamat. Ya, betul. Saya bukan Dato' Mat Mazlan. Oh, baik. Baik, terima kasih Farah di atas pantun yang sangat indah, dan itulah perkara yang menjadi trademark dalam program Suara Anak Madani. Kita biasa mulakan dengan pantun-pantun Melayu yang juga petikan, juga syair. Kan ini merupakan satu perkara yang sangat indah dalam bahasa dan budaya kita. Baik, YB, mengikut data Dawson, industri pelancongan menyumbang sebanyak 14% kepada ekonomi negara pada tahun 2022. Ini akibat kita buka semula sekatan pergerakan sepadan selepas pandemik. Jadi justru bagaimana setelah lebih setahun kita membuat jaga portfolio yang sangat penting ini, studio Pusat Penyiaran Aswara ni pun bosnya ialah Kementerian Pelancongan. Jadi mungkin kita boleh mulakan wacana dan Suara Anak Madani pada malam ini dengan yang menyatakan ataupun berkongsi bagaimana kedudukan semasa sektor pelancongan Malaysia ini yang bermula sejak kerajaan ditubuhkan sehingga sekarang. Pertama sekali Abang Sam, saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya pada malam ini. Ya. Keduanya terima kasih juga kerana Aswara menjadi tuan rumah Ya. kepada talk show Abang Sam. Ya. Tadi bila saya masuk sini ada mirip-mirip macam talk show The Tonight Show with Jay Leno. Muka Abang Sam pun lebih kurang macam Jay Leno juga. Ya. Terima kasih. Soalan yang dibangkitkan oleh Abang Sam tu memang agak padat, di mana kita lihat sektor pelancongan ataupun industri tourism ni adalah satu sektor yang boleh membawa keuntungan dan limpahan kepada negara dan juga masyarakat. Ya. It's a low hanging fruit, di mana kita boleh leverage Ya. on this industry untuk kita pastikan setiap lapisan masyarakat di sini dapat menerima limpahannya. Data yang kita dapati bermula ataupun sehingga September tahun lalu, kita telah menerima hampir 14.7 juta pelawat yang masuk ke Malaysia, dan ia dapat membawa hampir 50 bilion kepada negara. Dan data ini pastinya akan bertambah lagi pada tahun ini, ataupun penerimaan pelancong daripada luar ke negara kita akan bertambah. Dan target kita pada tahun ini hampir 21 juta. Dan ini akan membawa anggaran hampir kepada 70 hingga 80 bilion. Ini secara langsung akan membawa limpahan yang cukup baik dan cukup besar. Ya. Bagaimana kita memperlihatkan industri ini sebagai satu industri yang boleh membawa kepada keuntungan besar? Ya.
kita perlu merencanakan sesuatu yang lebih hebat daripada negara-negara yang lain. Kerana kita tahu negara-negara ASEAN terutamanya Vietnam, Thailand dan juga Indonesia, mereka juga melihat sektor pelancongan ini sebagai sektor yang paling utama kerana di Malaysia yang menyumbangkan hampir 14%. Dan di Thailand lebih daripada itu. Tidak silap saya hampir 20%. Ya. Dan ini pastinya dengan jelas membawa mesej industri pelancongan ini sebenarnya adalah salah sektor penyumbang ekonomi yang paling utama. Dan kita perlu mempergiatkan lagi supaya ianya menjadi salah satu cabang yang utama, kalau bukan utama pun top 3 in our country. Ya, sekarang ini kita ada tahun melawat Melaka 2024. Ada satu lagi negeri saya lupa. Ada 3 negeri sebenarnya. negeri. Perlis, Perak dan juga Melaka. Tahun Perlis, ini Perak. adalah tahun melawat negeri Melaka, Perak dan Perlis. Jadi Malaysia bila? Malaysia insya-Allah 2026. Jadi bagaimana kita dari segi persiapan yang sedang dirancang ataupun telah dibuat? Kerana saya percaya kita boleh leverage dengan tahun melawat di negeri-negeri ini dan akan ada kesan yang maksimum pada tahun 2026 ini. Apabila kerajaan memutuskan ataupun kementerian memutuskan supaya visit Malaysia Year ditunda ke tahun 2026, ada sebab-sebab tertentu. Sepatutnya bila? Sepatutnya Abang Sam kita adakan pada tahun hadapan 2025. Oh, ditunda 2026. Baik. Ya, kita tunda pertama kerana kita tahu kesiapsiagaan industri penerbangan dari sudut fleet ataupun dari sudut pesawat-pesawat dan juga persiapan itu belum sampai ke tahap maksimal. Ya. Ia akan membawa kerugian kepada negara kita jikalau kita adakan pada tahun hadapan tanpa kita memikirkan kesiapsiagaan luar daripada kawalan kita. Contohnya syarikat-syarikat penerbangan. Maklumlah bila COVID ni 3 tahun, banyak industri-industri yang terpaksa gulung tikar. Dan sekarang kita berikan peluang untuk mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi satu persediaan yang lebih mantap yang boleh membantu dan juga memberi sokongan kepada Visit Malaysia Year 2026. Dan saya percaya unjuran yang kita lakukan untuk tahun 2026 iaitu hampir 31 juta unjuran yang kita mahukan supaya pelancong-pelancong ataupun pelawat-pelawat datang ke Malaysia. Dan ini akan membawa kepada penjanaan ekonomi negara hampir kepada 100 bilion. Ianya tidak mustahil dilakukan. Persoalan kedua, bagaimana kita differentiate Malaysia dengan negara-negara lain. Itu sebabnya kita sekarang tengah merangka beberapa produk baru. Dan produk yang terbaru yang kita rangka ialah Muslim Friendly Travel Program. Muslim Friendly Travel Program. Travel Program. Okey. Pada tahun lalu kita telah dianugerahkan sebagai Muslim Friendly Travel MFTH, Muslim Friendly Travel Hospitality yang terbaik di dunia yang telah dianugerahkan oleh Crescent Award rating. Dan ini menunjukkan yang Malaysia sebenarnya mempunyai potensi yang besar dari sudut kita memberikan perkhidmatan Muslim Friendly Travel Program. Dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana dalam sejarah kita ini adalah pertama kali kerajaan telah memperuntukkan sejumlah peruntukan ringgit Malaysia 15 juta untuk kita mempromosikan Muslim Friendly Travel Program. Apabila kita berjumpa dengan renowned scholars yang melibatkan Islam, mereka melihat Malaysia sebagai satu negara Islam yang mempunyai potensi untuk dijadikan pusat pelancongan serantau dan juga untuk orang Islam selepas daripada Mekah dan Madinah. Dan ini tidak boleh dinafikan. Kerana apa? Kerana kita satu memang negara Islam. Kedua, kita ada banyak tarikan-tarikan yang berkaitan dengan Islam. Ketiga, yang sering kali kita lupa ialah seni dan budaya kita. Seni budaya kita sering kali lupa. Kerana ianya juga walaupun ada unsur kesukuan, tetapi sebenarnya ia berkait rapat juga dengan Islam itu sendiri. Dan itu sebabnya baru-baru ini hampir 35 imam daripada negara China, tanah besar, telah melawat Malaysia dan mereka telah bersetuju untuk mempromosikan Malaysia kepada orang-orang Islam di negara China supaya mereka melihat selepas daripada negara China
untuk mereka melancong, mereka boleh melancong ke Malaysia kerana kemudahan. Ya. Kerana apa? Kebilangan apa? Multiracial, multicultural. Ini yang dibawa oleh Malaysia boleh diambil sebagai satu keindahan kepada semua masyarakat di sana. Dan baru-baru ini kita juga telah melancarkan package Ramadan, My Ramadan Experience. Kita terlepas pandang sekali lagi kerana keunikan kita menyambut Ramadan. Beza dengan negara-negara lain. Terutama bila berbuka. Berbuka. Sebenarnya Abang Sam, apabila kita menyambut Ramadan di Malaysia ni, orang Islam terutamanya di Malaysia tak tidur. Selepas Qiyamul Lail ada buka bersahur, habis bersahur kita subuh banyak aktiviti-aktiviti, ada bazar Ramadannya, buffetnya lagi, lepas tu ada lagi morenya lagi, lepas tu ada Qiyamul Lailnya lagi, macam-macam. Itu sebabnya kita melancarkan package My Ramadan Experience di Malaysia supaya kita mahu membawa satu mesej yang cukup baik, bagaimana kita boleh menghargai walaupun dengan kepelbagaian kaum, tetapi kita mampu mempertahankan budaya kita dan juga membawa mesej Islam yang sebenarnya. Ya, itu sangat menarik kerana ini adalah produk-produk yang boleh kita ketengahkan. Dalam keadaan negara kita ni, kekuatannya adalah kepelbagaian kaum, bangsa dan agama. Jadi mereka boleh merasai sendiri pengalaman-pengalaman itu. Betul. Namun Yang Berhormat, dari segi bagaimana pula dengan pemain-pemain industri dalam negara kita? Tadi dia sebut beberapa program-program khusus kan. Sudah pastilah dari segi pemain-pemain industri mereka perlukan misalnya dukungan dari segi sumber dan sebagainya. Jadi apakah di sana diletakkan ataupun diperuntukkan geran-geran untuk mendanai sektor-sektor pelancongan ini yang diberikan oleh kerajaan kepada pemain-pemain industri? Sebenarnya Bang Sam, di kementerian kita ada sediakan 2 geran. Satu ialah geran sektor sokongan pelancongan dan juga satu geran sektor sokongan kebudayaan. Dan geran ini dibuka kepada penggiat-penggiat industri. Malahan ianya juga turut melibatkan persatuan dan juga NGO-NGO yang berminat. Pada tahun lalu saja penerima GSSP hampir 200 badan-badan ataupun persatuan-persatuan yang telah menerima geran ini. Bagi JSSK pula hampir 400 telah diberikan. Kenapa geran ini diwujudkan? Kerana kita mahu industri ini dimulakan dan digerakkan melalui gerakan akar umbi. Kerana kementerian, sebenarnya tanggungjawab kementerian adalah untuk menyediakan dasar, merangka dasar untuk memudahkan industri ini berkembang. Tetapi apakah kemahuan industri itu benar-benar kita fahami? Tidak. Itu sebabnya kita mewujudkan geran ini supaya industri, penggiat-penggiat industri di bawah, di akar umbi ini dapat mewujudkan program-program, dapat memperkasakan beberapa sektor yang dilihat perlu diperkasakan. Supaya ianya benar-benar dapat diterjemahkan dengan cita rasa yang benar-benar dekat di hati ke semua penggiat-penggiat industri. Itu sebabnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kewangan kerana sebenarnya peruntukan geran ini ditambah lagi. Pada tahun lalu JSSP hanya 25 juta, tahun ini 30 juta. Dan ini dapat kita lihat pelancongan. Dapat kita lihat betapa seriusnya kerajaan untuk memastikan industri pelancongan ini boleh diperkasakan. Itu sebabnya kita ada 2 geran ini, dan 2 geran yang disediakan ini sebenarnya banyak membantu. Dan saya percaya selagi mana kerajaan melihat perkara ini dengan serius, selagi itu penggerak-penggerak industri ini dapat dipertahankan dan dapat dibela. So itu pada saya yang komitmen kerajaan Malaysia Madani yang memandang bahawa sektor pelancongan ini sangat penting dan mustahak kepada negara, dan tentunya ianya bukan sekadar sokongan biasa tetapi dari segi peruntukan itu ditambahkan. Jadi saya fikir ini peluang untuk pemain-pemain industri pelancongan dan juga kebudayaan tadi untuk mendapat manfaat daripada dana yang disediakan oleh kerajaan. Jadi Farah,
Ya, tahun Datuk Seri. lepas bercuti di mana? Saya tahun lepas sebenarnya tidak sempat bercuti, tetapi saya berada di beberapa buah negeri di Malaysia, di mana berada di Terengganu, Ya. di Johor, Ya, semua tempat banjir. Perak, ya, semua Malaysia. Saya suka Malaysia, melancong di Malaysia sahaja. Dia suka pesta air lah tu. Pesta air. Okey, Farah, ada soalan untuk Okey. Perdana Menteri kita. Ya, betul. YB, kalau kita tengok tahun lepas punya ada media melaporkan bahawa terdapat 80,000 orang rakyat Malaysia dia memasuki Thailand untuk bercuti. Ya. Dan kalau kita tengok salah satu faktornya adalah destinasi dan juga kos di sana sangat-sangat murah berbanding dengan Malaysia. Okey. So, apakah strategi Kerajaan Madani untuk meningkatkan daya saing sektor pelancongan Malaysia untuk menarik warga tempatan dan juga antarabangsa? Sebab rasanya ini kita kena tarik warga tempatan dulu untuk melancong di Malaysia dulu. Betul tak, YB? Betul. Datuk memang suka muzik kan Abang Sam? Ya. Dia soalan dia muzik itu dia Menceriakan suasana. dan menunjukkan soalan itu penting. Oh, okey. Sebenarnya Farah, bukan sahaja rakyat kita ni suka melancong ke negara jiran. Baru-baru ni saya dimaklumkan juga. Di Harbin, negara China, Harbin. Harbin ni dia terkenal dengan ice carving. Ice carving. Ice carving. Tiap-tiap tahun memang ada ice carving event kat Harbin, China. Dan saya dimaklumkan pengunjung yang paling tinggi ke pesta ais ni adalah pengunjung daripada negara kita. So persoalannya di sini ada dua. Adakah disebabkan mereka ke negara jiran kerana kosnya murah, ataupun rakyat Malaysia ni memang suka keluar daripada Malaysia? Tapi kita sedar juga, dan saya mungkin agak bias. Ya. Sebenarnya di Malaysia ni, kalau bagi saya lah, tempat yang paling cantik adalah negeri Sabah. Pasal di Sabah semua ada, nak laut ada, Ya. mau gunung ada, Ya. dalam air pun ada, pulau ada, Makanan pun sedap makanan sedap. Tapi bila Abang Sam datang ke Sabah, dia jadi mahal dah. Mas Sam banyak belanja lah Mas Sam. Jangan bawa banyak rombongan Mas Sam, kurang sikit. Saya pun mungkin saya akan nak ke Kota Kinabalu sebab tengok dekat sana sangat-sangat cantik, betul tak? Boleh. Farah hanya dibenarkan untuk bercuti tapi tak dibenarkan untuk bermastatin. Kenapa tu Dua YB? Tak boleh. Kita sedar masalah berkenaan dengan kos percutian di negara kita. Itu sebabnya sekarang kita ada satu pelan tindakan untuk merakyatkan pelancongan. Merakyatkan pelancongan. Okay, good. Apabila kita bicara tentang merakyatkan pelancongan ni, pastinya pertama kos. Adakah ia affordable to our people? Tapi bila kita cakap adakah ianya affordable to the people, kita kena pastikan juga pusat-pusat pelancongan kita ni on par atau better daripada pusat-pusat pelancongan di negara jiran kita. Maksudnya dari sudut infrastruktur ni. Apabila COVID melanda kita, banyak infrastruktur pelancongan dilihat dalam keadaan yang agak daif. Ini kita punya masalah. Tapi di kementerian kita ada PIPUN ataupun pemulihan dan juga penambahbaikan untuk naik taraf. Sekarang fokus kementerian untuk memastikan pusat-pusat pelancongan yang di dalam keadaan daif ni dapat dinaik taraf supaya ianya menjadi satu tempat yang menarik kita lawati. Dan apabila kita melancarkan ataupun dalam kerangka tindakan merakyatkan pelancongan, kita telah banyak membuat libat urus dengan penggiat-penggiat industri. Bagaimana kita boleh mencari formula yang pastinya membawa kebaikan kepada orang-orang kita. Macam Abang Sam cakap tadi, apabila kita melancong ni, inilah tempatnya untuk kita merehatkan minda. Untuk kita merapatkan hubungan di antara keluarga kita. Dan pastinya juga untuk kita mengembangkan minda apabila kita melihat suasana yang baru. Dan semestinya saya percaya dalam tindakan yang kita akan lakukan ini,
setiap aspek-aspek yang penting tu akan diambil kira. Dan engagement kita juga dengan syarikat-syarikat penerbangan ni penting. Ya. Contohnya kalau orang Semenanjung, saudara-saudara kita daripada Semenanjung mau ke Sabah ataupun Sarawak, kadang-kadang lebih murah pergi Indonesia ataupun Thailand. Ya. Ini kita punya dilema juga. Ya. Syarikat-syarikat penerbangan ni pun, saya pun tak tahu macam mana nak buat kira-kira. Apabila kita argue, dia cakap murah. Degil juga. Ya. Nanti kita kena keras sikit agaknya Abang Sam. Abang Sam selaku ketua setiausaha politik. Ada kuasa sikit lah. Boleh tegur sikit lah. Timbalan Menteri ada kuasa. Kita timbalan dia ni tak ada kuasa sebenarnya. Ikut arahan menteri je. YB saya setuju tu. Kena lihat dari setiap ekosistem. Ya. Bukan saja satu aspek. InsyaAllah tahun ini kita akan pastikan konsep ataupun rancangan kita mahu merakyatkan pelancongan tu dapat direalisasikan. Dan saya percaya kerajaan yang ada pada masa kini melihat perkara ini bukan saja semata-mata dalam konsep pelancongan itu sendiri, tetapi juga yang selalu diwar-warkan oleh kerajaan itu rahmah, Ya. keprihatinan, keinsanan tu. Itu yang paling penting. Ya, merayakan pelancongan dan banyak saya fikir tadi sepanjang kita bertanya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, banyak perkara baru yang dikongsi dan saya fikir ini peluang untuk rakyat di luar sana mengambil manfaat daripada apa yang telah direncanakan dalam sektor pelancongan terutamanya. Saya ingat kita dah sebut pasal rakyat dengan pelancongan, kita kena tanya dengan audiens kita. Ya. Saya hanya jawab soalan bocor. Soalan tak bocor, saya minta Abang Sam jawab. Soalan kita tak pernah bocor. Tak benar, okey. Sila Farah untuk soalan-soalan bersama penonton kita. Okey. Jadi saya kira ada beberapa soalan daripada para penonton di sini ya. Mungkin saya boleh berdiri di sini. Sesiapa yang ada soalan mungkin boleh berdiri dengan saya di sini. Ada tak? Bagus penonton ni, jom. Abang Sam. Malu-malu dulu. Okey, mungkin kita boleh beri laluan sedikit. Okey. Okey, Cik. Duduk di sini. Okey, sini. Okey. Boleh saya tahu nama? Saya Muhammad Syahrul Syafiq Okey, daripada mana? daripada Sabah. Daripada orang Sabah. Sebelah mana Sabah? Oh, sebelah mana? Nak cakap Sabah ke? Sebelah mana? Okey. Dari KK juga. KK juga. Bagus. Okey, apa soalan untuk diberikan kepada YB? Soalan keunikan rakyat berbilang kaum. Okey, boleh saya tunjukkan? Okey. Okey, Assalamualaikum YB, Datuk. Saya ada sikit soalan berkenaan keunikan rakyat berbilang kaum. Bangsa agama sering dijadikan punca perpecahan politik, tetapi jarang dijadikan daya tarikan menarik bangsa dunia yang pelbagai untuk datang Malaysia. Apa strategi Motek dalam menjadikan kepelbagaian Malaysia sebagai daya tarikan pelancong ke negara kita? Okey, ada satu soalan ke ada berapa banyak soalan? Satu saja. Satu saja. Okey. Okey, terima kasih YB Datuk. Okey, terima kasih. Okey Datuk, YB saya bagi untuk YB jawab dulu. Terima kasih Saudara Muhammad. Kebetulan orang Sabah pun tanya soalan pada orang Sabah. Patut tak payah tanya lah kan Abang Sam. Boleh WhatsApp je orang Sabah kan. Ya, mungkin belum dapat nombor. Belum dapat. Okey. Ya. Kita patut bersyukur kerana di Malaysia ni kita dapat hidup dalam satu masyarakat majmuk. Ya. Dan sebenarnya apabila kita celebrate dengan kepelbagaian yang kita ada ni, ianya boleh menjadikan satu kekuatan yang baik kepada negara. Ya. Kenapa saya berkata sedemikian? Apabila kita melakukan misi penjualan di luar negara, terutamanya di negara China ataupun India, Promosi. promosi Ya. mereka melihat Malaysia sebagai satu negara yang mempunyai persamaan dengan negara mereka. Dan mereka melihat Malaysia sebagai satu negara yang boleh menjalinkan hubungan kekeluargaan dari sudut diplomasi itu sendiri. Ya. Dan inilah sebenarnya menjadi kekuatan kita. Bukannya mudah untuk kita
memberikan ataupun menawarkan hubungan yang begitu istimewa. Dan ini sering kali dibicara oleh masyarakat di sana. Itu sebabnya ramai pelancong-pelancong bila mereka hadir ataupun melawat Malaysia, mereka terkejut kerana kita menyediakan dan juga mensajikan kepelbagaian budaya. Ya. Di Malaysia ni kita ramai orang Cina dan India. Ya. Dan kita tahu orang Cina dan orang India mempunyai populasi yang terbesar di dunia. Ya. Apabila pelancong-pelancong luar melihat perkara ini ada di negara kita, mereka cukup kagum. Kenapa mereka perlu ke negara Cina dan perlu ke negara India, walhal kita mampu membawa budaya itu di negara kita. Kalau kita lihat dari sudut positifnya. Ya. Tapi kalau kita lihat dari sudut negatifnya, ianya akan merobohkan kesatuan yang selama ini kita bina. Ianya terpulang kepada masyarakat bagaimana untuk kita mendefinisikan kepelbagaian bangsa itu. Macam saya di negeri Sabah. Kita jarang sekali bicara tentang perbezaan agama ataupun budaya. Ya. Malahan kita menyambut perbezaan budaya ini sebagai satu nikmat daripada Allah supaya ianya membawa mesej yang baik kepada masyarakat dan juga boleh membawa satu pembentukan kematangan masyarakat itu apabila berhadapan dengan cabaran-cabaran yang kita tidak pernah fikir selama ini. Dan mesej yang perlu kita jual kepada negara luar ialah Malaysia menyediakan satu avenue ataupun satu terusan yang jernih untuk kita hidangkan kepada masyarakat untuk mereka menilai dan melihat Malaysia ini mempunyai satu budaya yang begitu lembut budayanya, percakapannya, gerak-gerinya, dan inilah sebenarnya tarikan kita yang paling utama apabila kita menarik pelancong-pelancong di luar sana. Dan itu sebabnya saya mohon keperbezaan ataupun kepelbagaian suku ataupun budaya ini kita perlu celebrate. Kita perlu menerimanya sebagai satu nikmat. Apabila kita menerimanya sebagai satu nikmat, barulah kita faham bagaimana untuk kita menggunakan nikmat demi kebaikan bersama. Ada berapa etnik di Sabah? Wabi tahu? Tidak silap saya salah jawab, saya malu. Ya. Tapi saya kena cuba jawablah. Ya. Lebih kurang 40 hingga 50, tidak silap saya. 40 kumpulan etnik. Ya, Wow. kumpulan etnik. Wow. Dan setiap etnik itu kita sentiasa melihat sebagai satu kekuatan kepada kita. Ya. 40 mana muzik? Muzik tak main lah. Alah, dorang tak capture lah. Abang Sam tak capture the moment. Ini alamak lain muziknya. Okay. Kita jadi lemah pula kan. Okey, Farah, ada lagi soalan? Okey, saya rasa ada satu lagi soalan daripada penonton. Okey. Encik daripada mana? Saya daripada KL. Kuala Lumpur. Okey. Memang asal di sini? Asal Penang. Asal Penang. Okey. Ada family dekat Perlis lah. Okey. Boleh saya pegang? Okey, terima kasih. Saya ada soalan mungkin pendapat lah saya perlukan daripada YB berkenaan dengan facilities kita dekat Malaysia. Contohnya antara inisiatif yang dibuat sempena Tahun Melawat Perlis, Perlis ada menganjurkan Pesta Angin Timur pada bulan Mac. Pesta Angin Timur. Pesta Angin Timur pada bulan Mac. Banyak aktiviti yang dibuat dan saya yakin ramai yang akan datang. Cuma apa yang saya nampak kat sini masalahnya adalah penginapan. Hotel tu kurang. Saya nak minta pendapat YB, apa inisiatif yang kita boleh buat untuk improvekan situasi inilah berkenaan dengan facilities hotel dan penginapan ni lah. Ya. Terima kasih saudara. kasih. Pesta Angin Timur
tahun lalu di Perlis saya pergi. Ya. Banyak aktiviti menarik. Mandi bendang, tangkap itik, main layang-layang. Ya. Dan saya lihat Pesta Angin Timur ni mempunyai potensi besar untuk kita ketengahkan dan kita hidangkan kepada masyarakat di luar. Ya. Tahun ini Pesta Angin Timur tetap diteruskan oleh pihak kementerian kerana kita yakin Pesta Angin Timur ataupun produk ini memang boleh dijual. Tapi balik kepada persoalan tempat-tempat ataupun pusat-pusat penginapan yang Ya. agak okey memang tak banyak di Perlis kan. Ya. Tapi balik juga kepada demand and supply. Ini lebih kepada inisiatif private sector. Itu sebabnya kita ada berbincang juga dengan pelbagai pihak untuk memperbanyakkan lagi aktiviti-aktiviti di Pantai Timur. Kita perlu packagekannya sebagai satu produk Pantai Timur. Dia tak boleh Perlis sendiri, tak boleh Kelantan sendiri, Terengganu sendiri, tak boleh. Dia perlu dipackagekan sekali. Ya. Supaya daya tarikan itu lebih kuat. Dan apabila daya tarikan itu lebih kuat, lebih banyak pengunjung-pengunjung akan melawat. Dan kita tengah cari jalan yang terbaik bagaimana supaya ketiga-tiga negeri ini, termasuk Kedah, berbincang sesama mereka untuk wujudkan tempat-tempat tarikan. Supaya apabila pelancong datang, dia boleh stay Kelantan 2 hari, Kedah 2 hari, Perlis 2 hari. Contoh je. Apabila ini berjaya, barulah kita boleh merancangkan aktiviti-aktiviti ataupun kemasukan pelancong-pelancong daripada luar. Tetapi balik kepada negeri Perlis, kita akan pastikan banyak program-program pelancongan dirancangkan. Itu adalah salah satu short term measure supaya kita boleh menyelesaikan ataupun mempertingkatkan lagi kadar kemasukan pelancong ke negeri Perlis. InsyaAllah. Baik, itulah tadi segmen bersama penonton yang hadir ke studio. Saya nak teruskan tanya kepada Muhammad. Kita kadang-kadang sering terlepas pandang golongan-golongan yang muda, yang belia dalam industri seni dan juga budaya ini. Terutama dalam aspek inovasi dan kreativiti. Kita tahu Madani, pilar yang ketiga itu D itu adalah cakap tentang innovation, daya cipta. Jadi apakah Motec ada perancangan untuk meningkatkan lagi golongan-golongan anak muda mulai daripada umur 18 sampailah 35 misalnya dalam industri seni dan juga budaya ini untuk kita meneruskan ataupun mempromosi warisan-warisan legacy tanah air dalam usaha kita untuk merancangkan lagi produk-produk pelancongan di Malaysia ini. Abang Sam, di kementerian kita ada lancarkan hala 7 yang jelas dipanggil Daken. Daken ni ada 7 teras. Daken ada 7 teras. Dan ada 4 matlamat. So matlamat yang berkait rapat dengan Madani adalah membentuk masyarakat nilai tinggi. Ya. Melalui pelaksanaan kebudayaan kebangsaan, budaya sukuan, warisan khazanah dan kecemerlangan budaya. Dan di kementerian kita ada agensi-agensi yang melopori bidang yang saya katakan tadi. Kita ada Balai Seni Negara. Baik. Kita ada Aswara. Kita ada Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara. Ya. Agensi-agensi inilah yang memainkan peranan untuk kita memperkasakan belia. Dan mereka sentiasa mewujudkan satu rangkaian ataupun satu ekosistem supaya golongan belia ini dapat dipertingkatkan bukan setakat ilmu budaya seni ataupun seni budaya itu saja, Ya. tetapi juga bakat. Ya. Bakat, termasuklah craft yang kita ada juga. Supaya bakat mereka ni dapat diberikan in a way kita acknowledge mereka ni. Ya. Bukan setakat ini tapi kita bagi dorongan dan sokongan. Itu sebabnya tadi bila saya bercakap berkenaan dengan geran sektor sokongan kebudayaan, inilah matlamat, salah satu matlamat utama kita. Di Balai Seni pula, mereka sentiasa mengenal pasti
penggiat-penggiat industri yang boleh dibawa ke hadapan. Ya. Kita tahu kesedaran tentang seni dan budaya ataupun seni budaya di kalangan golongan belia ni masih kurang. Itu sebabnya di kementerian kita telah memberikan satu mesej yang jelas. Program Akar Umbi itu mesti digerakkan dengan agresif sekali. Tanpa ada gerakan Akar Umbi, mana mungkin kita boleh mengenal pasti kelompongan yang selama ini yang kita tidak sedar. Ya. Ramai anak-anak muda kita yang mempunyai bakat yang cukup hebat dan baik. Masalahnya kita tak buat any engagement dan kita tidak memberikan pendedahan yang terbaik. Contoh yang saya boleh berikan pada malam ni Abang Sam. Ya. Kalau Abang Sam benarkanlah. Saya tengok Abang Sam ni cukup serius. Senyum pun susah. Ya. Kita telah Boleh senyum. orang perli lagi Abang Sam. Boleh senyum. Ya. Banyak usahawan-usahawan kita di craft. Mutu hasil mereka ni sebenarnya cukup baik. Tahun lalu kita telah berjaya menandatangani satu persefahaman dengan pihak Royal Selangor. Royal Selangor ni dia famous dengan pewter lah. Ya, betul. Dan apabila mereka melihat hasil usahawan-usahawan kita yang banyak ni orang-orang muda ni Abang Sam, Ya. mereka cukup kagum. Dan apabila kita mempunyai persefahaman dengan mereka, sekurang-kurangnya pendedahan dari sudut cita rasa global pasaran tu kita dapat sampaikan kepada usahawan-usahawan kita. Ya. Dan Hari Kraft Kebangsaan ni kita dapat lihat usahawan-usahawan kita bekerjasama dengan Royal Selangor untuk mewujudkan dan menghasilkan produk yang selama ini kita tidak dapat fikirkan. Itu salah satu tindakan. Ya. Ada pelbagai tindakan yang kita lakukan juga. Kerana kita perlu menghasilkan keputusan bukan dengan perancangan semata-mata. Ya. Tapi percayalah, di kementerian sendiri pun kita ada hal ehwal antarabangsa kebudayaan dan banyak program-program cultural diplomasi yang kita lakukan supaya pendedahan di antara kebudayaan kita yang dipelopori oleh belia kita, generasi baru kita dapat dibawa di luar sana. Ya. Kalau saya nak bicara berkenaan aspek ini saja, mungkin malam ini tidak mencukupi. Ya. Saya terpaksa rangkumkan. Ya. Kalau ada apa-apa pertanyaan lebih, boleh terus ke kementerian. Boleh tinggal Dan nombor berjumpa telefon dengan atau saya WhatsApp. dan Abang Sam, insyaAllah. Baik, itulah tadi pandangan-pandangan tentang Kementerian Pelancongan. Yang berhormat sekarang berapa umur? 40? Kalau orang tanya, saya cakap 32. 32. Saya 35. Betul, saya pun setuju Abang Sam. Saya lagi muda lah. Baik, perlu diingat para audiens kita, mereka juga ingin tahu tentang politik. Oh, politik. Sekarang kita kena ceritanya politik sebab masa sangat mencemburui. Soalan-soalan yang Saya tadi ingat tak ada politik ke Abang Sam? Ada politik. ada. Pemimpin politik mesti ada soalan politik. Okay. Yes. Kerana rakyat nak tahu tentang Sabah ni sebab mereka lihat politik Sabah ni sangat dinamik dengan pelbagai ujian, cabaran. Cuma belum dengar lagi langkah Sabah lah. Ada langkah Dubai. Sabah ni Sabah okey. tidak langkah, dah Tidak. penat dah Abang Sam. Jadi bagaimana yang berhormat melihat pendekatan terbaik ataupun langkah-langkah politik yang diambil oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dalam usaha untuk meletakkan atau membawa satu gambaran dan persepsi politik Sabah ini stabil bersama-sama dengan kerajaan persekutuan dan berusaha untuk memastikan ekonomi bukan sekadar untuk negeri tetapi juga untuk rakyat Sabah itu dapat dirancakkan lagi. Yes. Izinkan saya Abang Sam untuk bercerita sikit tentang sejarah politik negeri Sabah. Ya. Semenjak Sabah membentuk Malaysia, kerajaan yang ada di Sabah sudah 7.
7 kerajaan. 7 kerajaan semenjak kita membentuk Malaysia. Di Semenanjung ni 2 aja Abang Sam. Ya. Dulu BN, PH dan sekarang Kerajaan Perpaduan. Di Sabah 7 dah. Ungkoh, USNO, Berjaya, PBS, Barisan Nasional, Warisan dan Kerajaan sekarang ni. Ya. So kedinamikan politik Sabah ni memang luar biasa. Ya. Dan bagi rakyat Sabah untuk melihat pertukaran kerajaan tu sebenarnya sudah seperti biasa. Bukan sebagai satu kejutan. Ianya berlaku kerana mungkin rakyat Sabah sebenarnya mempunyai kematangan politik yang lebih. Ya. Itu sebabnya kita ada 7 kerajaan. Ada baiknya, ada tidak baiknya. Itu kita bicara Bahaskan. Ya. tempat yang lebih sesuai. Ya. Dan sekarang kita dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji G. Saya di politik tak lama lah Abang Sam. 18 tahun. Abang Sam lagi lama. Saya ingat waktu Abang Sam zaman reformasi. Keberanian yang luar biasa. Terima kasih. Muzik tak ada. Saya rasa Abang Sam kena tukar lah band ni. Ganti yang baru. Dia tak capture the moment. Nanti kita bincang dengan Aswara. Bincang dengan Aswara. Aswara banyak. Okey. Apabila Datuk Haji G Ya. dilantik sebagai Ketua Menteri, kurang daripada setahun dia lancarkan Hala 7 Sabah Maju Jaya. Dan Sabah Maju Jaya memfokuskan 3 teras. Perindustrian, Okey. pertanian dan juga pelancongan. Dan ketiga-tiga ini memang berkait rapat dengan negeri Sabah itu sendiri. Ya. Dan apabila Hala 7 itu telah diwujudkan, banyak juga produk-produk baru Sabah diwujudkan. Rumah SMJ, Rumah Sabah Maju Jaya, dia lebih kurang macam PPRT, tapi ini kerajaan Sabah sendiri yang biayai. Ya. Tidak pernah dalam sejarah negeri Sabah kita biayai ataupun kita peruntukkan rumah kepada orang-orang yang memerlukan. Ya. Keduanya juga kita dapat lihat Ketua Menteri kita telah mengarahkan semua JLC untuk mengambil anak-anak Sabah yang mempunyai kelayakan tetapi di dalam golongan ikasih. Ramai yang terlepas pandang tetapi very specific Datuk Haji G mention perlu ambil, wajib ambil daripada anak-anak keluarga yang kurang berkemampuan dibawa ikasih untuk diserapkan ke JLC negeri Sabah. Ya. Itu adalah salah satu cara bagaimana Datuk Haji G mahu menoktakan kemiskinan. Ya. Selaras dan sealiran dengan Kerajaan Perpaduan agendanya. Ketiga, ramai lagi terlepas pandang. Dewan Undangan Negeri telah meluluskan tempoh had jawatan Ketua Menteri. So di Sabah ni tak boleh jadi Ketua Menteri lebih 10 tahun. Dia telah lakukan. Dua penggal lah. Dua penggal. Ya. Sitting Chief Minister tau. Dia bukannya dia buat ni waktu dia bukan Ketua Menteri, sitting Chief Minister. So keberanian dia tu memang cukup jelas. Agenda dia adalah untuk memastikan negeri Sabah maju dan juga untuk memastikan rakyat dapat dibela. Ya. Pelan Hala 7 ada. Pelaksanaan kita dapat lihat secara fasa ke fasa. Tapi ramai yang mempersoalkan dan kita tahu di Sabah ni masih lagi terpalit dengan masalah infrastruktur asas, air, jalan raya dan elektrik. Ya. Kami ahli-ahli parlimen telah diberikan taklimat berkenaan dengan masalah air dan juga elektrik. Dan saya yakin insya-Allah kalau semuanya mengikut seperti yang dirancangkan, masalah air dan elektrik ni dalam masa 3 tahun akan selesai. Kenapa perkara ini berlaku? Kenapa banyak kemunduran ini berlaku? Kerana kita sering kali bertukar pimpinan. Ya. Itu sebabnya negeri Sarawak maju kerana pimpinannya tidak pernah berubah. Parti yang memerintah negeri Sarawak kekalnya satu.
Sama juga di Semenanjung hampir 60 tahun, partinya satu. Ya. Di Sabah partinya sudah 7. Ya. Jadi saya harap ini boleh dijadikan iktibar kepada kita semua sebagai satu keluarga besar di negeri Sabah. Kalau kita mau maju, kalau kita mau melihat Sabah ini lebih baik daripada negeri-negeri yang lain, political stability is a must. Ya. No, tidak boleh dilihat pertukaran kerajaan ini seperti pertukaran baju. Tapi bagaimana kita mau meyakinkan supaya rakyat tidak menukar kerajaan, ahli-ahli politik perlu tunaikan apa yang telah dijanjikan. Ya. Barulah rakyat selesa dengan kerajaan yang ada. Ya. Akhir sekali, sifat keterbukaan Ketua Menteri kita ini menjadi kekuatan kepada beliau. Rumah beliau tu sentiasa dikunjungi oleh rakyat. Sentiasa. Ketua Menteri bukannya senang mau pergi, Abang Sam tahulah protokol banyak. Dia tiada protokol. Dan dia sering kali mendengar. Dan saya percaya diberikan masa, diberikan ruang. Banyak perkara-perkara yang belum pernah diselesaikan sebelum ni boleh diselesaikan, dan saya pun tidak bercakap bahawa kerajaan negeri ini sempurna, tidak. Banyak lagi penambahbaikan perlu dilakukan. Tapi kedinamikan politik Sabah itu perlu dikurangkan. Baik. Saya ingin tanya banyak lagi soalan kepada tetamu kita pada malam ini, tetapi masa sangat mencemburui. Yang Berhormat Perdana Menteri, terima kasih kerana meluangkan masa. Antara inti yang penting dalam soalan terakhir tadi adalah kestabilan politik itu adalah kunci untuk kita terus membawa negeri Sabah, negara Malaysia ke arah yang lebih baik. Dan saya tahu itulah sebenarnya yang sedang diusahakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan meletakkan asas kestabilan politik itu. Sekarang ni lebih ramai yang memberikan sokongan kepada PMX, ya, walaupun macam-macam lah kita dengar. Kita jangan dengar. Tapi langkah terhenti nampaknya. Namun itulah pada saya perkara yang sangat fundamental, yang sangat asas, seperti mana yang diungkapkan oleh Perdana Menteri pada tahun lepas, ya, sudah setahun lebih sikit, iaitu membangun Malaysia yang madani. Sekali lagi terima kasih kepada Timbalan Menteri. Saya ada 2 rangkap pantun. Anak Bugis si anak Tidung, di bandar Tawau membeli belah. Tawau kan? Saya Sandakan. Sandakan. Oh. Abang Sam, silap beritahu. macam mana Abang Sam ni? Kalau macam ni kerajaan tak stable ni Abang Sam. Okey. Saya ubah. Anak Bugis si anak Tidung, di bandar Sandakan membeli belah. Alhamdulillah. Jika terhakis dan tak terbendung, budaya lampau alamatnya kalah. Cuaca baik, jalannya baik, sedikit becak di kampung Tambalang. Hendak naik, biarlah naik. Jangan terpijak kepala orang. Betul. Saudara-saudari, rakan penonton, peminat-peminat platform Suara Anak Madani, kita mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada YB Khairul Firdaus Akbar Khan yang berhormat Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya kerana sudi meluangkan masa pada malam ini bersama-sama kita dalam episod Suara Anak Madani. Dan saya ucapkan selamat maju jaya kepada yang berhormat. Terima kasih Abang Sam. Masih lagi muda. Sama-sama muda Abang Sam. Karier politiknya jauh. InsyaAllah. Jangan pancung Abang Sam. Nampak pesona dan percakapan yang meyakinkan. InsyaAllah. Saya hampir menangis. Bukan menangis. Saya ingat nak pindah jadi pengundi di sana. Boleh Abang Di Sam? Sabah. Boleh. Jadi saudara-saudari, sampai kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Kita ada lagu apa malam ni? Isabella. Jangan kau mimpi. Ya, silakan. Jangan kau mimpi. Jangan kau mimpi.